Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kembali kita pada rancangan pada kali ini. Sebelum kita meneruskan rancangan kita, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sihat ke? Dah makan ke? Jadi Alhamdulillah dapat kita bersua di dalam rancangan pada kali ini di dalam konsep Do It Family yang membincangkan berkenaan dengan tajuk pengurusan keuangan keluarga menurut Islam. Dan pada kali siri yang pertama dan siri kedua, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun menyaksikan rakaman video kita sebelum ini. Kita dalam keadaan duduk santai. Dan pada kali ini ada sedikit kelainan di dalam siri yang ketiga ataupun topik yang ketiga, iaitu yang bertajuk membezakan kehendak dan keperluan memilih keutamaan. Jangan lupa like dan share Facebook Berking Kebangsaan, YouTube, Twitter dan juga Instagram. Baik, insyaAllah kita akan menjemput seorang ahli akademik yang memang kita dah menjemput beliau daripada rancangan yang pertama lagi. Dan pada kali ini Alhamdulillah yang berbahagia penolong Profesor Dr. Nurliza Haslin binti Muslim daripada KLMUC yang sudi hadir di dalam rancangan kita pada kali ini untuk membincangkan berkenaan dengan tajuk membezakan kehendak dan keperluan memilih keutamaan. Selamat datang sekali lagi ucapkan kepada bagi doktor. Terima kasih. Khabar doktor, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada kali ini kita bukan sahaja ditemani oleh doktor dan saya, tetapi kita ada juga rakan setugas daripada Perkim yang turut menemani kami pada hari ini, iaitu yang pertama yang berdiri sebelah saya, iaitu Encik Muhammad Yusof Ahmad dan juga Puan Nur Syahirah binti Musa. Selamat datang juga kepada Encik Yusof dan juga Puan Nur Syahirah di dalam rancangan kita pada hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jadi tanpa melengahkan masa, jadi saya dengan ini menjemput doktor untuk terus dengan topik kita pada hari ini. Silakan doktor. Terima kasih Farhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan kehendak, keperluan dan memilih keutamaan. Dalam membuat perancangan keuangan keluarga menurut perspektif Islam, asas yang paling utama sebelum kita menghasilkan perancangan keuangan tersebut atau bajet, kita harus menyenaraikan dahulu keperluan-keperluan dan kehendak-kehendak yang dimahukan oleh isi rumah. Oleh itu, dalam membuat perancangan, kita harus melibatkan semua yang ada dalam isi rumah. Jadi kita panggil dua orang sahabat kita hari ini untuk membantu saya memberitahu apakah kehendak dan keperluan yang biasa kita inginkan di dalam sebuah rumah. Okey, saya mula dengan Farhan. Farhan, apa yang Farhan rasa perlu untuk dibelanjakan di dalam sebuah rumah? Perbelanjaan dari segi keperluan anak. Okay. Kemudian of course perbelanjaan dapur. Belanja dapur. Dan juga bil-bil utilities. Okey. 3 je cukup? Ada lagi tapi mungkin okey. Sahabat kita Yusof, ada nak tambah? Okey, saya tambah apa yang disebutkan oleh Ustaz Farhan tadi, ansuran rumah, dan ansuran kenderaan. Ada lagi Yusof? Mungkin Syahira. Okey, Syahira. Kalau kita tengok pada apa yang dilistkan, anak, belanja dapur semua, saya sebagai perempuan dan seorang isteri, mungkin saya tambah untuk perbelanjaan bulanan untuk penggunaan peribadi. Perbelanjaan peribadi isteri. Isteri, ya, betul. Ya. Bagaimana perbelanjaan peribadi suami? Suami kena tangguh.
Perlu ke tak perlu? Tak mungkin Perlu banyak, tak disenaraikan? mungkin tak banyak macam wanita ataupun ibu lah. Tapi perlu ke tak? Perlu juga. Perlu, ya. Ya. Satu lagi doktor mungkin insurans Okey. ataupun takaful Belanja. suami. Ini isteri ya. Belanja Suami. peribadi suami. Kemudian 8 insurans. Insurans apa? Insurans isteri, insurans anak, insurans peribadi. Yalah. Insurans Okey, inilah. saya boleh ringkaskan tak? Insurans kesihatan. Ya. Ini melingkungi anak isteri semualah ya. Kesihatan keluarga dan juga insurans kalau sudah berumah tangga, kita nak ada insurans pendidikan anak. Sebab sebelum ni kita dah terangkan bahawa sangat penting untuk kita bersedia. Sebab tu kita ada pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Tapi kita ni baca je pepatah, tapi kita tak ikut pun. So ada lagi? Mungkin saya tambah doktor. Mungkin kalau kita ada hutang-hutang peribadi, mungkin kita boleh senaraikan juga. Okey. Bank. Bank ni termasuklah segala benda yang kita pinjam dengan bank ke atau nak buat ansuran lain-lain ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi saving tu. Okey, bagus Farhan ni. Saving. Okey. Syairah tak ada nak beli baju, kasut? Dia mungkin masuk dalam belanja peribadi isteri tu termasuklah. Untuk mak ayah. Ada juga belanja untuk mak ayah. Bulan-bulan bagi untuk ni. Jadi dalam 10-11 perkara, adakah ini keperluan atau ini kehendak? Yang mana satu keperluan paling utama? Keperluan paling utama. Siapa boleh jawab? Yusof? Dalam 10 perkara, kita boleh senaraikan 50 perkara. Tapi cukup 10 dulu sebagai contoh. Dalam 10 perkara ini, mana satu yang menjadi nombor satu? Paling utama. Mungkin belanja dapur. Okey, Syahira cakap belanja dapur. Mana dia? Okey. So, ini paling utama. Kalau mengikut teori Maslow, belanja paling utama adalah makan. Sebab kalau kita tak makan, haru biru. Orang yang lapar, dia boleh mencuri, dia boleh merompak dan sebagainya sebab lapar. Okey, so katalah ini nombor satu. Ini ikut Maslow ya. Nombor satu. Nombor dua? Mungkin ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Lepas makan, kita ingatlah mak ayah kita ya. Okey. Saya letak dulu nombor 2. Lagi? Bil utility. Okey. Tak ada rumah, bil utility dulu. So? Mungkin ansuran rumah dulu. Rumah, ansuran atau sewa ya. Mungkin belum mampu nak beli rumah, kita sewa rumah dulu. So, ini nombor 3. Saya letak dulu. Kemudian baru utility. Kemudian apa lagi keperluan? Keperluan utama. Kalau yang berkeluarga, saya ingat untuk anak-anak. Untuk anak. Belanja anak ya. 4, 5. Ada lagi? Mungkin ini nombor 6. Ini nombor 6 rumah. Sewa tadi nombor 3. Kenderaan. Kenderaan ini keperluan utama ataupun tidak? Sekarang pengangkutan kira keperluan utama juga. Pengangkutan? Bukan kenderaan. Pengangkutan ya,
Tetapi dia masih boleh diatasi jika kita tak cukup belanja nak beli kereta. Betul tak? Betul. Okey, kita KIV dulu. Belanja peribadi isteri. Sekira isteri memahami. Belanja peribadi isteri. Isteri, ya. Itu memang salah satu tanggungjawab. Kepada suami, nafkah isteri itu adalah penting. Okey. Tetapi bagaimana kalau isteri bekerja? Adakah isteri masih perlu nafkah? Nafkah dalam bentuk fizikal, atau isteri perlu reda ambil duit itu daripada gaji dia sendiri? Saya fikir macam mana sekalipun suami tetap kena bagi pada isteri. Okey. Sekaya mana pun. Sekaya mana pun isteri, tanggungjawab suami mesti ada beri nafkah kepada isteri. Jadi saya tukar bukan belanja peribadi, sebab belanja peribadi dia dah jadi kehendak isteri. Tetapi kalau saya letak nafkah isteri, dia sudah jadi keperluan kepada suami. So kena tulis dalam kurungan mesti dari suami. Sikit banyak suami mesti bertanggungjawab untuk bagi nafkah isteri. Walaupun isteri gaji 10,000, suami mesti bagi walaupun 100. Itu tanda kita ada isteri. Tanda isteri tadi memberi sepenuh tanggungjawab kepada suami dan memberi seluruh ketaatan dan kesetiaan kepada suami. Itu tanda dia. Walau RM100 je abang mampu, so abang mesti bagi juga. Okey. Belanja peribadi suami. Belakang sikit kok. Belanja peribadi suami belakang sikit. Mungkin Macam mana? Isteri? Ke isteri sanggup nak bagi belanja peribadi suami? Saya rasa belanja peribadi suami ni bukanlah keperluan. Mungkin dia hanya kehendak. Okey. Faham? Okey, so kita KIV ya. Insurance? Insurans ya. Pada masa sekarang keperluan ya. Situasi hari ini, keadaan hari ini, insurans mungkin sebahagian daripada keperluan kita untuk kita merancang perbelanjaan bulanan. Tetapi sekiranya kita tidak berkemampuan, maka insurans ini harus kita kebelakangkan. Seandainya kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk menyimpan. Tetapi kalau boleh kita membeli insurans, mengambil takaful dan seterusnya, terutamanya untuk kesihatan dan pendidikan anak, ia adalah amat disarankan dan sudah menjadi keperluan pada waktu ini. Okey, so insurans keperluan nombor berapa? Nombor 6 ya. Ini 6. Ini 6. Nombor 7. Okey, kesian suami. Belanja dia dah kena belakang dah. Selain pada itu, apa lagi? Bank betul. Ya. Keperluan untuk Membayar segala hutang di bank lah ya. So sebab macam sekarang musim pandemik, ada orang rasa macam bayar bank tak perlu minta moratorium walaupun dia cuti PKP bergaji, dia mengambil kesempatan tak bayar bank. So akhirnya dia sendiri pula mengeluh kena bayar bank banyak. So ada pro and cons di situ. Sekiranya kita dah asingkan perbelanjaan kita awal-awal, maka kita sebenarnya tak ada masalah sama ada moratorium ke tak ada ke. Apa yang kita hutang, kita terus bayar. Lainlah kalau kita dah tak ada gaji, kena lay off dan sebagainya, itu dah jatuh ke tidak mampu, tak ada pendapatan, maka kita kena fikirkan jalan untuk mencari pendapatan tersebut. Dan yang akhir sekali, mungkin dekat sini saving. Saving ni walaupun ada yang beranggap dia sebagai satu option, ada yang buat macam ni, pendapatan sama juga consumption plus saving. Maknanya saving ini hanya ada apabila
kita dah berlebihan. Ada pula sewaktu saya belajar dulu, profesor saya cakap, saya belajar ekonomi, saving sama juga pendapatan minus consumption. Ada dua perkara berbeza. Ini consume dulu. Kita ada pendapatan, kita belanja, yang lebih tu saving. Yang ini kita utamakan saving dulu. So perbelanjaan kita, consumption sama juga, apa yang kita belanjakan adalah daripada pendapatan yang ditolak dengan saving kita. Saving itu perkara utama. Yang atas ni, ini generalnya, ataupun saving kita sama juga pendapatan tolak perbelanjaan. Maksudnya kita belanja dulu, baru kita fikir ada saving ke tak. Yang atas ni, kita belanja ni bergantung kepada apa yang kita dah tolak dulu saving kita. Okey, faham Jadi bila macam ni, bila kita buat, kalau tanya saya praktis benda ni dah 30 tahun. Saya lebih suka membuat perancangan tahunan. Sebab apa? Setiap bulan kita ada keperluan yang berbeza-beza. Contohnya, pada bulan Januari ataupun bulan Disember, kita memerlukan pendapatan yang lebih untuk beli baju sekolah anak. Belanja anak ni lebih. Betul tak, Cik Yusof? Ya, betul. Betul ya? Syairah anak dah besar? Dah sekolah? Baru setahun lebih. Baru setahun lebih. So, belum rasa. 6 tahun lagi you akan rasalah. Farhan, anak dah besar? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Okey. Saya ada anak dari 34 tahun ke 17 tahun. Waktu mereka 10 tahun lepas, ataupun 20 tahun lepas, you boleh bayangkan macam mana saya merancang anak saya 6 orang, berbeza daripada yang sulung kepada yang kecil 17 tahun. So, ada masa ada 2 orang di universiti, ada masa ada 4 orang di sekolah menengah dan sebagainya. Jika kita tidak merancang keuangan ini dengan baik, maka saya tak boleh survive sampai hari ini. Sewaktu saya hilang tonggak, suami saya meninggal, saya hanya tinggal RM1,480 sebulan untuk dibelanjakan, mempunyai 3 orang anak kecil-kecil, mempunyai ibu bapa yang perlu saya belanjakan, dan pada ketika itu saya sedikit termenung sebab pendapatan sudah tinggal setengah. Jadi bila selepas kita senaraikan keperluan ini, dan kalau boleh, pengalaman saya, kita buat tiap-tiap bulan. Sebab kadang-kala anak-anak kita mempunyai keperluan yang berbeza tiap-tiap bulan, dan juga kita juga mempunyai, selepas membuat perancangan tahunan, kita mempunyai keperluan yang berbeza-beza dari bulan ke bulan. Ada benda yang datang, ada benda yang kita boleh plan. Contohnya kalau masuk je Januari, isteri kita dah mengandung. So kita dah boleh plan bulan berapa kita perlukan sumber yang lebih untuk menangani isteri melahirkan anak. Jadi masa itu kita boleh rancang, bolehkah kita pergi hospital Glen Eagles ataupun Prince Court. Jadi bila kita senaraikan, beranak di Prince Court itu atau di Glen Eagles itu satu kehendak ataupun satu keperluan. So kita kena membuat keputusan sama ada dia keperluan atau kehendak. Sedangkan kita ada pilihan untuk bersalin di hospital kerajaan yang memerlukan belanja yang sangat minima. So itu pun satu juga. Kehendak isteri, suami kena imbang. Dan kena bagi faham, okay, this is kehendak kita, tetapi kita tidak berkemampuan, kita kena terima hakikat, maka kita plan untuk beranak di hospital.
Saya seorang pernah menjadi pegawai tinggi kerajaan, pernah menjadi pensyarah kanan, tetapi kesemua anak saya, 6 orang anak saya bersalin di hospital kerajaan. So tak ada belanja pun, zero. Jadi mungkin sebab sumber yang terhad, atau saya rasa daripada saya membuang duit RM2,000, baik saya belanjakan duit tu untuk perkara yang lain, sekurang-kurangnya boleh membelanjakan ibu bapa dan sebagainya, selain daripada pergi kepada hospital-hospital yang bergaya macam tu. Ya, itu yang pertama. So kita boleh senaraikan bulan mana yang kita perlukan pendapatan yang lebih daripada bulan biasa. Contoh apa tu Farhan? Bulan mana tu yang agaknya kita perlukan pendapatan lebih tu? Sebab saya tak merasa lagi anak masuk ke zaman sekolah. So sekolah you tak rasa lebih. Selain pada tu? Pada zaman perayaan dah, doktor. Yusof, anak dah sekolah? Ya, kalau saya macam anak-anak dah bersekolah, biasanya bulan 12 lah. Sebagai persediaan untuk dia masuk sekolah. Dari segi bayaran buku, pakaian, kemudian biasanya bulan 12 ni juga kita akan budak-budak cuti sekolah, kita mungkin akan pulang ke kampung, jadi memang perbelanjaan lebih lah untuk bulan 12. Ada satu tadi kurang kan? Percutian. Nanti saya terangkan kenapa percutian ini masuk dalam senarai keperluan. Okey, Yusof kata cuti sekolah, anak masuk sekolah. Farhan tak rasa, dia kata perayaan. Kalau ada anak sekolah, maksudnya 2 bulan you kena beri tumpuan. Betul? 2 bulan, 1 bulan masuk sekolah, 1 bulan perayaan dan 1 bulan perayaan. Sebab orang Islam ada 2 perayaan besar, Raya Puasa dan Aidiladha. Okey. Katalah kita ada sumber yang terhad. Dan kita rasa tertekan ataupun rasa kurang senang untuk terangkan kepada anak kita bahawa kita tak boleh belanja banyak sangat masa hari raya. Itu terjadi sebab macam saya yang ada 6 orang anak, so saya perlu sekurang-kurangnya RM1,500 contohlah kalau perbelanjaan biasa. Ya, tetapi kita boleh tukar perbelanjaan itu kepada Islamic reason. Macam saya kata bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah untuk kita merasai kesusahan, untuk mendidik diri kita jadi humble, zuhud dan sebagainya. Sekiranya kita berbelanja berlebih-lebihan di masa musim perayaan, maka kita seolah-olah mentertawakan tarbiyah kita sepanjang bulan Ramadan itu kepada diri sendiri. Sebab kita dah tarbiyah diri, beribadat dan sebagainya, tiba-tiba hari raya kita belanja macam esok dunia dah kiamat lah. Belanja sangat berlebihan. Saya buat survey, kebanyakan keluarga akan berbelanja sebulan gaji untuk 1 hari raya. Untuk 1 hari raya. Jadi ada 2 perkara yang kita boleh buat di sini. Pertama, kita saving. Saving tadi masuk nombor 10.5. Saving hari raya. Nampak tak? Saving itu untuk ada banyak perkara, untuk sakit, untuk itu dan sebagainya. Dan kita juga boleh buat satu tabungan saving hari raya. Saving bayar road tax. Itu semua kena diambil kira, sebab tu kita buat perancangan tahunan. Jadi pada bulan relax, bulan yang tak ada nak beli baju, bulan tak ada beli kasut baru, bulan tak ada anak pergi sekolah, bulan anak cuti sekolah, maka kita menyimpan lebih sikit untuk kegunaan yang kita jangkakan. So saving kita mesti ada kegunaan tidak jangka. Contohnya ibu bapa sakit kat kampung.
Contohnya ada kematian dan sebagainya, itu adalah perkara yang kita tak boleh plan. Ya, luar jangka. Dan simpanan untuk yang kita dah jangka. Dan akhirnya kalau kita ada sumber yang mencukupi, percutian adalah satu keperluan. Sebab semasa percutian inilah kita mengeratkan silaturahim, bonding dan sebagainya. Sangat penting. Kalau ada kata tak penting, tapi kalau pada saya, ia sangat penting. Dan percutian ini tidak semestinya duduk di hotel mewah dan sebagainya. Sewaktu saya masih ada ibu bapa ada lagi, mak ada lagi lah. Semasa saya ada kampung, ibu bapa mertua di kampung. So percutian saya cakap dengan anak-anak, percutian kita adalah masa balik kampung. So sewaktu isteri dan suami ni cuti, menghabiskan masa bersama anak-anak, tanya masalah, tanya apa diorang dah. Di situ 3-4 hari atau seminggu itu adalah bonding time. Quality time yang kita perlukan. Ya, sebab tu kena juga ada perancangan untuk percutian. Nampak macam mewah, tapi percutian tu tak semestinya duduk Grand Lexis, Hibiscus ke apa. Ya, kita balik kampung, duduk rumah nenek diorang pun satu bentuk percutian. Itu pun penting. Jadi apa yang kita perlu buat, kalau anda bujang, anda senaraikan keperluan anda. Contohnya sewa rumah, makan, belanja pergi kerja, mungkin simpan duit untuk beli kereta, beli kereta, simpan duit untuk kahwin kalau bujang. Kalau baru kahwin, mungkin belanja kurang. Tetapi kita kena ingat, soon, insya-Allah Allah bagi rezeki nak dapat anak. So, kena ada simpanan untuk nak beranak, nak mengandung dan sebagainya. Ya? Dan pada isteri, jangan risau, suami bagi nafkah tetapi mengikut kemampuan suami. Jangan minta lebih-lebih, nanti kita overflow. Ya? Sebab itu, suami ingat bila buat perancangan, bukan buat sendiri. Kalau ada isteri, buat dengan isteri. Supaya kita tahu. Pada masa tu kita boleh meluahkan perasaan ke apa yang kita nak. Dan suami boleh bombat lah. Pendapatan kita banyak ni, kita dah bagi keutamaan kepada perkara-perkara ni, ada lebih 200 lagi. So, I boleh tambah nafkah you RM50 lagi. 150 I nak tambah untuk saving. 50 I nak ambil duit poket I. Ya? Pengalaman saya buat macam tu. Bila kita bekerja, kita gabungkan gaji kita, kemudian saya ambil belanja peribadi RM100, suami pun ambil belanja peribadi RM100, di mana duit ini unaudited. Kita boleh belanja apa kita suka, tapi saya bijak sikit. Saya memang bijak daripada mula. Saya bijak sikit. Bila dapat belanja peribadi 100, sebab saya masa tu bekerja setempat dengan suami. Bila suami pergi makan, saya pun tumpang makan dengan dia. Jadi dia bayar belanja makan saya. Padahal kita dah ada duit 100 tadi untuk makan apa peribadi kan. So saya bijak sikit, saya pergi tumpang dia. Jadi saya jimat lah. Dapat hujung bulan 100 tak usik, saya boleh beli baju saya. Macam tu. Maknanya kita harus bijak memanipulasi sumber yang kita ada supaya kita tidak menyusahkan each other. So, nasihat saya kalau anda dua-dua bekerja, kumpullah duit tu sebagai rezeki yang Allah turunkan kepada keluarga kita. Sebab tu kadang-kadang saya berpesan kepada pasangan, ada kalanya isteri gajinya lebih daripada suami. Tapi kita anggap bahawa rezeki yang Allah turunkan itu adalah untuk suami dan isteri serta anak-anak. So, tak payah kira lah suami gaji kecil, isteri gaji besar atau vice versa. Suami kaya, isteri kurang kaya, isteri tak kerja. Kalau isteri tak bekerja, nafkah mungkin kena lebih sikit lah. Sebab kesian dia buat kerja rumah tangga tak ada bayaran. Kalau yang bekerja tu kita boleh bertolak ansur lagi sebab dia pun bekerja dan ada gaji. Dan isteri pun kena ingat sewaktu dia keluar bekerja, dia mendapat keizinan suami untuk bekerja kerana membantu ekonomi keluarga.
Jadi jangan ingat, oh ini I kerja, duit I, you tak boleh usik. So itu salah. Pada saya dalam Islam tu salah, sebab kalau suami tak izinkan kita bekerja, maka kita tak boleh keluar bekerja. Jadi seelok-eloknya dalam Islam, kita kena niat dalam hati kita, kita keluar bekerja, meninggalkan tanggungjawab kita kepada rumah tangga kerana ingin membantu ekonomi keluarga. So cukup untuk hari ini. Saya rasa saya dah cakap banyak. Dia kalau berdiri dia cakap banyak sikit lah. Terima kasih pada, ada apa-apa nak tanya? Itulah, saya rasa memang jelas dengan apa yang telah doktor terangkan kepada kita sebentar tadi. Saya rasa Cik Yusof dan juga Puan Syairah pun nampaknya jelas tanpa sebarang soalan doktor. Cuma yang akhir doktor sebutkan berkenaan dengan suami dan isteri yang bekerja. Jadi rata-rata sekarang kita melihat masyarakat kita kadang-kadang bagi suami lah, kadang-kadang sering melupakan tanggungjawabnya sebagai suami. Dan saya rasa bukan saya yang mengetahui benda ni. Saya rasa mungkin rata-rata di kalangan kita pun dah tahu. Ada suami yang tidak memberi nafkah pada isteri, ada suami yang meninggalkan isteri dan anaknya kelaparan, ya? Ada suami yang tak mau bekerja pun ada doktor. Ada badan sihat kan, fizikal tak ada masalah, cuma malas bekerja. Jadi dia memberikan bebanan kepada isteri untuk membesarkan anak, dan pada masa sama dia pula kena menyara kehidupan suami dia. Jadi dengan adanya kesemua yang telah dijelaskan oleh doktor sebentar tadi, saya fikir ada kalangan keluarga yang merancang dengan sebegini, tapi mungkin ada yang belum lagi merancang. Jadi saya rasakan sudah sampai masanya bagi mereka yang tidak merancang dengan sebegini spesifik, anda bolehlah mendapatkan maklumat ini dan seterusnya dapat berbincang dengan isteri ataupun suami berkenaan dengan perbelanjaan bulanan dan juga harian. Jadi ini dapat secara terlangsung menjimatkan kos kita, dan juga sekurang-kurangnya dapatlah kita saving serba sedikit doktor, ya. Ya, betul. Dan itu juga untuk, seperti doktor jelaskan, itu adalah untuk perbelanjaan luar jangka yang kita tak tahu. Kadang-kadang mai pula sakit ini, sakit itu, mak ayah minta belikan ini, kita kata tak boleh juga, kan? Kita kenalah tunaikan juga, berbincang sesama adik-beradik dan isteri dan suami. Jadi inilah satu mekanisme yang kita gunakan sebagai salah satu slot tajuk di dalam pengurusan kewangan keluarga menurut Islam. Jadi saya fikir dengan tajuk pada hari ini, iaitu membezakan kehendak dan keperluan, memilih keutamaan. Jadi pilihlah antara mana yang menjadi keperluan ataupun mana yang menjadi satu kehendak. Saya rasa sekat itu saja doktor. Belum, sekejap. Tadi saya lupa. Ibu dan ayah ni, kenapa saya letak 0.1? Sebab sebenarnya keperluan menyantuni ibu bapa itu adalah paling utama dalam kehidupan kita. Kita tak boleh kata, okey mak, orang belanja dulu, kalau orang ada lebih orang bagi. Kita tak boleh. Kita kena niatkan, dalam gaji aku ni, dalam sumber pendapatan ini ada hak ibu dan ayah. So kita kena asingkan dulu. So kita pejam mata 100 ini untuk ibu dan ayah. InsyaAllah Allah akan datangkan rezeki dalam pelbagai bentuk. Kalau you rasa rugi sangat bagi itu, untuk gantikan peruntukan yang kita terima kepada ibu dan ayah kita. So pada saya itu perkara utama. Dan yang kedua, kita jangan lupa berserah kepada Allah. Jangan kita ingat gaji I 1,000 aja mana nak cukup. Tapi kadang-kadang kalau gaji yang kita terima itu berkat, maka ada jalan untuk kita mendapat rezeki. Dan jangan takut, saya gaji 1,000, isteri gaji 1,000, 2,000, tak nak beranak. Kita kena tahu, ataupun tak nak kahwin. Dan kita kena tahu, mungkin Ustaz boleh elaborate, dalam setiap perkahwinan dan setiap anak yang lahir itu sudah ditentukan rezekinya. So jangan takut, berserah kepada Allah, minta Allah murahkan rezeki, berkatkan rezeki kita, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan. Dan ingat, daripada awal program kita sebut tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab rasa bahagia ini juga macam utility, macam utility, rasa bahagia juga sangat subjektif. Kadang-kadang orang ada duit yang banyak tapi tak rasa bahagia.
Kadang-kadang orang ada duit yang sedikit tetapi sangat bahagia. Saya kongsi, saya ada kawan, bapanya seorang tukang kebun. Dulu kita panggil tukang kebun, tukang kebun di balai polis. Pendapatan 180 sebulan. Tapi hari ini 8 anaknya ada doktor, ada akaun, semua berjaya masuk universiti. So mak bapak dah dibuatkan rumah yang cantik dan rasa bahagia. Satu keluarga bersepakat dan sangat bahagia. Saya tengok mereka sangat bahagia. Dan kita ini duit yang banyak belum tentu, tak adalah saya mengaku duit banyak sangat, tapi duit yang banyak belum tentu kita rasa kebahagiaan itu. So itulah tadi, sebab tu saya letak dia 0.1, atas daripada 1 lah. Sebab kita, betul tak Syairah, bila kita ada anak, seluruh tumpuan kita, sebab tu tadi I faham kenapa you letak anak nombor 1. Betul Farhan, Bila ada anak, seluruh tumpuan, seluruh fokus dan apa-apa pun anak nombor 1. Kalau suami pun jealous sebab isteri dah lebihkan anak. Ada juga yang berlaku macam tu. So sama-sama kita minta rezeki kita diberkati, dan perancangan ini dengan izin Allah akan membantu kita, banyak membantu dalam mengurus ekonomi keluarga. So kita jumpa lagi next series, kita nak buat betul-betul macam mana nak buat bajet tu sendiri. Okey. Baik, Alhamdulillah, begitulah tadi penjelasan dan huraian yang telah diberikan, disampaikan oleh Baginda Doktor sebentar tadi, dan dengan kupasan yang telah diberikan tadi, semoga dapat memberikan kita satu input yang besar dan mendalam kepada kita, seperti sebut Doktor berkenaan konsep tawakal itu sendiri. Walaupun gajinya tak berapa banyak, gajinya tak berapalah seperti diharapkan, tapi masih mampu untuk menyara isteri, suami, anak dan juga ibu bapa, insyaAllah. Dan saya rasa cukuplah kita sampai setakat sini saja di dalam rancangan Do It Family, ataupun topik yang membincangkan berkenaan dengan tajuk perancangan keuangan keluarga menurut Islam. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di dalam topik yang lain selepas ini. Sehingga kita bertemu lagi, dan jangan lupa like dan share Facebook Perkib Kebangsaan, YouTube, Instagram dan juga Twitter. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.